Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat apa lagi? Semoga tuan-tuan dan puan dalam keadaan sihat dan afiat insyaallah bersama dengan saya Suhail Najimin. YouTube channel saya adalah Suhail Najimin. Semoga anda semua terus ceria dan ceria insyaallah. Senyum positifkan minda. Selalu saya nyatakan yang pertamanya apabila tuan-tuan dan puan memerhati, mendengar, menghidu dan apa melalui panca indera, pastinya dia bermula di hati. Dia akan bermula di hati tuh, dia akan cek di hati. Apa yang kita nampak dia akan di hati. Dan apabila kita melihat suatu perkara yang baik, misalnya alhamdulillah, terus ke kepala kita ini gunakanlah. Guna di kepala kita ini terus kita terus berhubung dengan malaikat. Malaikat ini kan suka kebaikan. Janganlah kita berpikir terus ke sebelah kiri atau bukan sebelah kiri pula, yang terus pemikiran iblis. Iblis ini suka kejahatan saja. Jadi teruslah kita amalkan dengan anggota insyaallah. Contohnya sedekah. Contohnya bersedekah. Siapa kongsi ini? Bila kita melihat orang memberikan sedekah walaupun 10 sen, 20 sen, kan ada kan yang pergi. Biasanya di masjid kita melihat kan orang memberikan sedekah, maka terus di pikiran kita ni, ya Allah, saya belum bagi sedekah lagi. Jadi saya kena bagi sedekah. Jadi terus berpikiran kira malaikat bahawa sedekah ini adalah satu perkara yang baik. Kan sedekah ini tuan-tuan puan, itulah harta kita sebenarnya di akhirat sana. Jadi bila kita bagi di tabung masjid, masjid akan gunakan untuk kebaikan, berceramah, membayar orang yang mengajar mengajar agama Islam, kan macam-macam lah dia akan gunakan. Subhanallah, itu yang bagus. Kemudian lepas itu baru pun daripada hati di kepala kita ikut cara malaikat beribadah. Kemudian kita gunakan kita berpikir positif. Kemudian kita akan gunakan anggota kita ini untuk bersedekah. Gunakan tangan kalau bersedekah. Kalau tidak tangan, guna kaki. Kalau tidak ada duit, gunakan idea kita ini bersedekah. Macam saya buat nih, buat rakaman untuk bersedekah lah nih. Sebagai ilmu Allah SWT. Dan ilmu yang akan saya kongsikan hari ini adalah tentang dosa-dosa yang boleh membawa kepada dosa-dosa besar yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dosa besar ini sebenarnya, teman-teman? Dosa-dosa besar adalah balasan buruk kerana melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang melakukan dosa besar ini dikenali sebagai al-asi dalam bahasa Arab. Al-asi. Inilah pendidikan Islam kan. Islam. Dan dosa-dosa besar ini ada beberapa jenis dia. Ada beberapa yang kita akan tahu lah. Ya, dosa besar, ada dosa. Pengertian itu dosa, pengertian dosa besar pula. Pengertian dosa yang tadi itu, balasan buruk yang Allah berikan kepada orang yang melakukan dosa lah, perbuatan buruk kerana melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah larang dia buat, yang Allah benci dia buat, itu namanya dosa. Dan ini dikenal sebagai al-asi lah. Ada dua jenis dosa ini, satu dosa besar dan satu dosa kecil. Dosa besar, apakah itu dosa besar? Dosa besar ialah kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan juga azab di akhirat. Hukuman tertentu di dunia dan juga azab di akhirat. Allahu Akbar. Apakah itu? Lepas ini. Dosa kecil ialah apa? Dosa kecil ialah kesalahan yang tidak diberikan peruntukan hukuman tertentu di dunia ataupun azab Allah SWT di akhirat. Itu dosa kecil. Jenis kesalahan dosa besar ini disebut dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan bagi dosa kecil ini tidak disebut dengan jelas di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW lah. Kemudian jenis hukuman di dosa besar ialah ditentukan balasan di dunia ini, seperti hudud, qisas dan ta'zir. Kan? Hudud ada. Hudud ni had. Dalam Quran disebut sebagai had. Kemudian qisas ini darah dengan darah. Hidung dengan hidung. Nyawa dengan nyawa, itu qisas. Ta'zir ialah yang bukannya ada iaitu tidak ada hudud, yang tidak sebelum tentang hudud ni ataupun qisas ataupun ta'zir ialah hukuman-hukuman yang yang dibuat oleh pemerintah. Kan itu ta'zir. Dan bagi dosa kecil ialah tiada hukuman di dunia ini. Tiada lah dosa kecil. Melihat aurat tuan-tuan dan puan. Oi, adakah
Mata auratnya dosa besar kan ni? Kan dosa kecil. Persoalan. Contoh bagi dosa besar ialah minum arak. Minum arak di dalam Islam adalah berdosa besar. Yang kedua berzina. Yang ketiga membunuh. Yang keempat mengumpat. Dan yang kelima derhaka kepada ibu dan ayah. Nah, kita tidak boleh derhaka kepada ibu dan ayah. Manakala aurat tadi macam mana? Dosa kecil ialah contohnya melihat aurat bukan mahram. Bukan kita melihat begini saja. Lama-lama tu jadi dosa. Mula-mulanya dosa kecil malah dosa besar lah. Oh, menakutkan tu. Saya Allah, syaitan tu datang tu nanti. Dan bercakap perkara yang sia-sia pun berdosa kecil lah. Sia-sia macam ni rakaman, macam saya buat rakaman untuk agama ni, insya-Allah bukan sia-sia lah. Baru satu dunia akan dengar. Tuan-tuan dan puan kena buat. Kemudian akibat daripada dosa besar ialah dia akan dikenakan qisas, hukuman hudud dan ataupun hukuman ta'zir. Kemudian siksaan di neraka jika tidak bertaubat. Tuan-tuan dan puan, apabila kita membuat dengan sengaja dan atau sebagainya tentang dosa-dosa besar ini, bertaubatlah. Paling pun bertaubat itu ialah, ya Allah aku bertaubat dan tinggalkan. Kemudian buatlah perkara amal yang bagus. Ya Allah Akbar. Kemudian dosa-dosa kecil ini jika dilakukan secara berterusan boleh menjadi dosa besar. Ingat, hari-hari selalu buat dosa kecil, mengumpat itu kan dosa besar. Contohnya kalau melihat aurat lama-lama jadi dosa besar lah tu. Allah Akbar. Nauzubillah lah. Lihatlah tumbuh-tumbuhan, berpikir bagaimana Allah SWT menjadikan tumbuhan ini. Ada yang jual bibit ya, yang benih. Lihat penciptaan itu. Kita tuan-tuan dan puan hanya tugas kita ini hanyalah untuk bagi tanam dia saja. Itu dia punya linsau. Apa linsau ini? Apa nama ni? Biji benih. Macam ni kan. Pasti menumbuhkannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi perbedaan masa. Allah yang tumbuhkan. Kita bagi air saja, Allah bagi hujan dan sebagainya. Tumbuhlah dia. Kan? Tuan-tuan dan puan, faktor berlakunya dosa yang manusia, kenapa manusia suka buat dosa? Apa faktor dia? Pertama, iman yang lemah. Kedua, kurang dikan agama. Bukan kurang dikan, sikit ada dikan agama tu, cuma tidak berterusan, tidak pengawal. Ketiganya pengaruh daripada rakan-rakan, kawan-kawan. Jauhlah kawan-kawan kita ni, ataupun pengaruh daripada video macam di YouTube kan. Repeating pula video yang tidak bagus ini. Pengaruhlah kesempitan hidup, betul lah kesempitan hidup ini tuan-tuan dan puan. Ada hadis Nabi. Kalau hampir kemiskinan ini boleh membawa kepada kekufuran. Kufur maknanya saya sudah kongsikan kufur ini adalah yaitu kufur yang boleh menyebabkan ke arah tidak yakin kepada Allah SWT. Berdosa lah, kufur lah. Kufur hakikat dan kufur yang amat ini. Allah Akbar, nauzubillah. Jadi tuan-tuan dan puan, kawan-kawan, ialah berlaku juga melakukan dosa ini adalah kurang perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa. Tuan-tuan dan puan, ada anak-anak kita, jika anak-anak kita ini ada yang akan melakukan dosa-dosa ini, dosa besar dan dosa kecil lah, disebabkan tidak ada bimbingan daripada ibu dan ayah, guru-guru pun kena adalah. Itu sebab hantarlah anak-anak kita ini berguru. Subhanallah. Allah Akbar. Jadi saya dari situ saja untuk berkongsi tentang dosa-dosa, tarif dosa besar, dosa kecil dan contoh-contoh lah, insyaAllah. Saya akan sambung lagi lepas ini adalah dosa-dosa besar yang mesti dihindari, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullah. Jangan lupa subscribe. Ingat Allah SWT, utamakan adab dan juga nilai dalam kehidupan kita. Tambahkan ilmu, skill dan juga nilai kita, ilmu semua apalah. Yang seterusnya, marilah kita sama-sama beribadah untuk kebaikan diri dan juga masyarakat, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune dan jumpa lagi lepas ini dosa-dosa besar. Dengarkan.